Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skandal Sabah, SPRM terus siasat pendedahan terbaru TEI. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah memanggil sekurang-kurangnya 10 saksi bagi menyiasat pendedahan terbaru ahli perniagaan kontroversi Albert Tay berhubung skandal rasuah Sabah membabitkan pemimpin kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki berkata, siasatan berterusan dilakukan susulan pendedahan baru oleh Tay yang disiarkan sebuah portal berita. Yang baru dilaporkan tentang ahli politik itu, siasatan sedang dijalankan lagi, kata Azam Baki. Tidak silap saya, dalam 10 orang saksi termasuk Datuk Seri Jeffrey Kitingan sendiri telah dipanggil. Yang lain-lain itu termasuk Albert saya tak pasti, mungkin belum lagi dipanggil, katanya. Saksi-saksi lain kita akan teruskan siasatan. Ada video-video baru yang dikeluarkan dari dalam portal dan kita akan melihatnya, kata Azam. Azam ditemui media selepas majlis sambutan ulang tahun SPRM ke-58 dan pelancaran Keep Malaysia Clean di Puspanita Puri, Putrajaya hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita mengharapkan siasatan menyeluruh terhadap kes-kes rasuah berprofil tinggi diteruskan tanpa mengira siapapun mereka. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan Anwar Ibrahim yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia. Berita baik yang harus kita tahu. Kata Anwar Ibrahim, siasat rasuah orang berjasa. Firaun pun ada jasa, kata Anwar Ibrahim. Siasatan terhadap individu terbabit rasuah tetap dilakukan tanpa memilih bulu, walaupun membabitkan tokoh yang dianggap berjasa pada negara, kata Perdana Menteri. Menurut Anwar Ibrahim, jika jasa seseorang itu menjadi penghalang kepada siasatan dan tindakan, keadilan boleh terganggu kerana semua pihak termasuk tukang sapu mempunyai jasa pada negara, kata Anwar lagi. Bahkan kata Anwar Ibrahim, Firaun yang zalim juga mempunyai jasa jika ingin diambil kira dari aspek itu. Ini dah kenapa tangkap orang itu. Dia berjasa kepada semua orang. Kata Anwar Ibrahim, sebenarnya semua orang ada jasa. Tukang cuci ada jasa, penghulu ada jasa, orang korup pun ada jasa, kata Anwar Ibrahim. Firaun ada jasa, misalnya bagi ribu-ribu orang makan setiap hari. Tapi jasa cara Firaun lah, katanya ketika berucap pada majlis sambutan ulang tahun SPRM. Hadir sama Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Anwar bagaimanapun menegaskan kenyataan itu bukanlah bermakna dia membandingkan Firaun dengan mana-mana individu yang ditangkap kerana terbabit dalam salah laku rasuah ketika ini. Bukanlah saya bandingkan dengan sekarang, jangan salah faham. Esok media ini, kita tahu media, dia tahu ada sesuatu yang tertentu. Anwar menyamakan orang ini dengan Firaun, kata Anwar. Tidak ada, saya tak bermaksud begitu. Tidak maksud membandingkan, katanya sambil berseloroh. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi, terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah berdoa bertahun-tahun untuk sembuh daripada penyakit, mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian,
Kata Anwar Ibrahim, yang merupakan sejarah yang belum pernah dilakukan oleh badan penguat kuasa itu sejak negara mencapai kemerdekaan. Mana pernah dalam sejarah keberanian SPRM untuk bertindak kepada pembesar-pembesar yang paling berpengaruh? 1, 2, 3, 4 orang dah lebih. Belum pernah dalam sejarah, kata Anwar. Saya baca sejak tahun 1957, kita merdeka. Ada sesekali seorang menteri, menteri besar ada, tapi suatu tindakan menyeluruh dengan teliti, dengan berani sambil mengambil risiko. Ini yang telah dilakukan oleh SPRM yang kami banggakan dan saya selut kepada keberanian saudara-saudara, kata Anwar lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Juara lompat dah jadi pemimpin PAS. Tarbiyah hanya halwa telinga sahaja. Penolong setiausaha dalam Parti Amanah Negara Amanah, Ustaz Ridwan Abu Bakar menyifatkan, PAS menunggang segalanya susulan pemilihan tokoh juara lompat parti Jailani Kamis untuk setiausaha PAS Melaka. Jailani sebelum ini dikenali dengan rekod lompatnya yang cukup meriah. Bermula dari UMNO, kemudian ke Bersatu, lompat lagi ke PKR sehingga sempat menjadi exco selepas PRU 14. Dia seterusnya menjadi wakil rakyat bebas, masuk semula UMNO dan menang pada tahun 2021 sebelum akhirnya mendarat dengan selesa dalam pelukan PAS. Ustaz Ridwan berkata, PAS terbukti sama sahaja dengan parti-parti lain. Apabila pemilihan parti pemimpin tidak berdasarkan proses tarbiyah yang dibanggakan sebelum ini. Kalau nak jadi setiausaha penjaga rahsia, PAS Melaka pun perlu tunggu calon lompat pagar. Habislah cerita tarbiyah PAS yang kononnya gah itu. Akhirnya, terbukti sama sahaja dengan parti lain, tegasnya lagi. Beliau menambah sistem tarbiyah PAS yang sering dijajah hanya sekadar halwa telinga dan bual kosong tanpa sebarang kesan mendalam daripada penceramah tetap seperti Ustadz Idris dan Dr. Ridwan Mat Nur. Walaupun PAS dok nganga saja, di peringkat pusat pun Tantawi, anak didik tarbiyah PAS, boleh kecundang kepada Sahidan Kasim bekas MKT UMNO dan Haim Halman. Jadi di Melaka nak jadi setiausaha pun terpaksa import pelompat, sindirnya lagi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kami benci pelompat. Tapi sebelum itu, ini ialah terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak dengan seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit, bahkan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, apabila imun badan kita jadi bijaksana, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua penyakit karena imun badan kita lah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera
Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, menariknya ialah pas dah kehabisan pemimpinkah. Mereka kata mereka ada pemimpin Perdana Menteri berlori-lori. Tapi nak jadikan setiausaha pun terpaksa tunggu pelompat, kata beliau sindir. Erdogan turut menyifatkan PAS kini menjadi parti yang menunggang segalanya sambil menjadi pengikut sebagai pajak, menjadikan pengikut sebagai pajak otak yang tidak mungkin ditebus semula. Dengan jailani itu, PAS tampak semakin menyerupai apa yang sering mereka kutuk, yaitu menerima bekas musuh politik sebagai pemimpin walau dengan rekod lompat yang kerap katanya lagi. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.